Inilah bukti kalau Indonesia itu cerah. Siapa kemarin yang teriak-teriak Indonesia itu gelap? Meh, tumbuh. Padahal Indonesia cerah banget dari sisi korupsi. Mulai dari BPJS dikorupsi, KTP dikorupsi, biskuit bayi dikorupsi, dan yang paling epic abad ini, dana haji dikorupsi. Kayaknya yang nggak dikorupsi di negeri ini cuma pupnya si Oyen. Haji di Indonesia mahal banget, padahal di Malaysia cuma segini. Biaya haji di Indonesia sudah naik hampir 40%. Yang tadinya cuma 38 jutaan, kini naik jadi 56 juta. Wow. Salah satu alasan Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Ya. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau. Tabung haji ni pasal dia kata ini idea yang very very brilliant. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika ibadah haji, ritual suci umat Islam, mulai dimonopoli oleh kepentingan birokrasi dan bisnis? Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, dituding merampas makna sejati haji lewat sistem yang terlalu rumit dan penuh kontroversi. Sementara itu, Malaysia hadir dengan terobosan dunia yang bikin geger. Haji cerdas, cepat, dan transparan. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana Malaysia menciptakan standar baru ibadah haji dan mengapa banyak yang mulai mempertanyakan sistem haji Indonesia. Inilah bukti kalau Indonesia itu cerah. Siapa kemarin yang teriak-teriak Indonesia itu gelap? Meh, tumbuh. Padahal Indonesia cerah banget dari sisi korupsi. Mulai dari BPJS dikorupsi, KTP dikorupsi, biskuit bayi dikorupsi, dan yang paling epic abad ini, dana haji dikorupsi. Kayaknya yang nggak dikorupsi di negeri ini cuma pupnya si Oyen. Tapi kalian setuju nggak? Pejabat yang begini pasti blasteran isi otaknya. Setengah tanah sengketa ada, setengah lagi nya mepitide. Ini menyebabkan 8.400 jemaah haji gagal berangkat ke tanah suci tahun lalu. Sibal, bahkan hak untuk ibadah pun dirampas dengan sengaja. Keren banget kan? Ini membuktikan bahwa koruptor itu hebat. Mereka dengan mudah bisa mengambil alih citra dan nama baik iblis. Iblis kalau kerja di Konoha kayaknya cuma makan gaji buta. Atau misalnya ada anak iblis yang magang di kantor mereka, kayaknya cuma berani jadi cleaning service aja. Karena skillnya masih di bawah rata-rata koruptor Konoha. Lebih baik kita seuzon aja kalau uang korupsi dana haji ini digunain untuk beli skin ML di akunnya yang noob itu. Jadi kalian jangan marah-marah mulu ya, mending ambil batu bata. haji di Indonesia mahal banget, padahal di Malaysia cuma segini. Biaya haji di Indonesia sudah naik hampir 40%. Yang tadinya cuma 38 jutaan, kini naik jadi 56 juta. Wow. Salah satu alasan kenapa biaya haji selalu naik, yaitu untuk memastikan dana yang ada cukup untuk menjamin penyelenggaraan haji yang berkualitas di masa depan. Tapi, kok biaya haji di Malaysia lebih murah ya? Menurut Lembaga Haji Malaysia, yaitu tabung haji. Biaya untuk berangkat haji dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan B40 membutuhkan biaya sekitar 38 juta. Sedangkan golongan non-B40 sekitar 45 juta. Biaya tersebut sudah disubsidi pemerintah Malaysia sebanyak 62% lewat tabung haji. Jika tanpa subsidi pemerintah, biaya haji di Malaysia bisa mencapai 100 juta lebih. Saat ini, tabung haji memang masih menjadi lembaga terbaik dalam menjalankan program pembiayaan haji di negara ASEAN. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Yeah. Di dalam dunia, satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau. Tabung haji ni pasal dia kata ini idea yang very very brilliant daripada Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Betul. Dia punya branch dia ada setiap negeri, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi buat. Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Utama, rakan sejawat saya, Tuan Yang Utama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu
berkaitan dengan haji. Dia orang ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Aduh, Indonesia ni ada je benda mengarut dia orang suka buat. Bukan semualah, adalah sebahagian sahaja, segelintir sahaja. Hari tu waktu raya hari tu dia orang raya awal seminggu. Kali ini pasal haji pula. Diorang naik haji bukan pergi Mekah ke Gunung Uhud ke apa ke, tidak. Dia naik haji dekat puncak gunung Bawah Karaeng dekat Indon lah. Ini memang aku tak tahulah, aku tak faham lah. Dan dengar cerita, ini bukan kali pertama diorang buat benda ni. Tahun lepas pun ada tradisi naik haji di Gunung Bawah Kerang. Kalau benda ni dah jadi tradisi, maknanya benda ni dah bertahun-tahun diorang buat. Jadi aku harap majlis agama Islam dekat Indonesia sana untuk melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Okey, ini adalah isu yang sensitif, sepatutnya dibantah, dihalang, dilarang serta merta. Okey, jangan dibiarkan saja. Nanti makin teruk, makin ramai pula haji dekat Indonesia pula. Breaking news! The Malaysian government have decided to issue a fine or even a jail sentence to any Muslim man who decides to miss Friday prayer. That jail sentence could be up to 2 years or a fine of £527, which is around $800. And that's for missing one Friday prayer. A lot of people might be like, oh my God, that's so extreme. But the Prophet Muhammad ﷺ said, whoever leaves 3 jama'at out of negligence, Allah will place a seal over their heart. Meaning this government's actually doing them more favors than anything. Imagine this was implemented where you live. You'd never miss Friday prayer. How many people choose to go to work or work a job that they know is not going to let them pray Friday prayer? Allah literally revealed an ayah for them, commands the Muslims to leave off business and work to attend the Friday khutbah. So they're basically falling in line with the sunnah. You guys need to move to Malaysia. And if you can't, there's a little alternative for you. You gotta get the Just Pray app. The Just Pray app fix your bad prayer habit. Not only does it track your prayers like stats, but it will literally pester you to pray. Look at this. To help me with my prayer habit, you can change the setting right. For me, it notifies me 5 minutes before, but for you, you can change that to 10 minutes or 15. And if you don't log in, tell them you prayed. It will also remind you to do that. I don't need no light to see you. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. Please be informed that your arrival will be at Asia number 1, LCC Hub, KLI 2. 从小到大，我其实没有斋戒过。哪里？现在站在我旁边的这一位呢，就叫做爽怡。那么他其实是一位来自中国的穆斯林同胞，现在已经在马来西亚待了大概2年的时间了吧？对，2年。那么就很想也用这个机会问一问爽怡，你作为一位来自中国的穆斯林同胞，在马来西亚生活的这2年，你自己感受如何？首先我来到马来西亚就是非常喜欢马来西亚这个国家，不仅是马来西亚这个人的这种多元化，还有这种多种族化，最重要的就是大家都很热情，真的好热情，而且加上这边的食物跟中国其实相差不是很多，而且会有一点比较好，就是我在这边吃饭不用出去考虑是不是哈拉，大多数都是哈拉，不仅是方便，而且是这边的旅游环境非常，真的好美啊，真的超级美，而且从性价比来说，就是价格要比那种欧美国家更低，然后人文环境会更美，真的是超美。你在马来西亚生活的这2年，有体验过什么世界是让你特别印象深刻的吗？斋戒月。是吗？对，为什么对你来说斋戒月是非常独特的一个体验呢？因为其实对于中国的穆斯林，它会分为比较开放式的，还有一些可能会稍微保守式的。那我可能对我生活的那个城市，大家会比较开放。从小到大，我其实没有斋戒过。哪里？是来到马来西亚我才体会到，大家对于斋戒把控就是做的这么严格，然后大家都很遵守这种斋戒的方式，然后不仅是穆斯林，包括华人也会尊重这种穆斯林他们做斋戒的这些，华人会很尊重，他们不会当着穆斯林的面白天吃东西或者喝水，他们会很避讳这件事情。所以我想呢，这可能是马来西亚社会，因为我们已经共同生活了一个很长的时间，所以可能就是对彼此的一种包容。可是要强调的是，在马来西亚非穆斯林在穆斯林面前吃东西，那肯定不犯法，那不违法，只是可能往往可能就是出于一种彼此的尊重，对，非常尊重，很传
传统的伊斯兰马来人的话啦，真的是谈恋爱是不对的，所以他们就是以马苏米囊的方式。马苏米囊意思就是直接求婚，直接在戒指，直接见家长。OK， 我们有5个阶段：merisik、meminang、menikah and bersanding。所以我们 merisik 其实是很少会有，我们有4个戒指咯。merisik 只是跟他讲哦，我喜欢你的孩子，没有谈恋爱也可以，可能就是一个陌生男生，就是哦，我喜欢你的孩子，明天就可以来 merisik 这样子。没有你不认识那个女的，你也是可以去 merisik 那个女的。哦，所以他也有点就是像 dating， 对 ，but 是 official 的，就是要双方家人agree 这个 dating，but 可以出来吃饭。除非有带第三方哦。想问一下，你们以传统的马来人，如果你到什么样的程度，你就马上米囊？米囊的那个定义就是在我已经确定要跟你孩子结婚，在什么日期，所以在米囊的这个过程里呢，我们会berbincang，就是讨论我们在哪一年啊，哪一个月我们会结婚这样子。因为其实华人也会，但华人就是确定结婚，其实我们也会讨论这件事情。就很简单，好像我对这个人有意思，我是男的，所以我要 book 你。所以你们讲 book 这个词是对的吗？是让你们容易明白。TCY 马来人不过情人节，真的咩？啊，对啊，因为我已经知道了，我看到稿啊，你们是真的吓到吗？我是吓到，为什么不可以过情人节？等一下，Erica 她也骗人吗？是真的不能过，真的不能过。所以马来人过情人节是 haram。对，伊斯兰教其实连谈恋爱都不能，就是连谈恋爱都是 haram 的。而且如果我们好像在庆祝 Valentine Day， 其实是我们在支持我们做一个 zina 的一个马西亚的一个动作。zina 跟马西亚其实就是2个还没有结婚的关系，就是走到一起啊，就是握手啊，牵手也算是 zina 马西亚，就是一个不好的一个东西啦。所以其实如果我们在情人节当然是会做这些庆祝恋爱的一个方式嘛，所以其实是 haram， 其实不可以的，不可以谈恋爱，不可以庆祝情人节啊。对，所以我们其实不可以讲 Happy Valentine Day my baby， 不可以。所以在马来人里面不会有那种Dear， 今天是我们的第2年，为什么没有给我们的 Valentine's 礼物？没有，不可以 haram。刚才你有讲到连握手那种也不可以吗？牵手其实是不可以。可是我看过我上过一个节目哦，他们很亲密的哦，那马来人。modern 马来人跟传统马来人其实是有差异的啦。如果真的是很马来人和伊斯兰教的人，其实是他不会这样子做的。所以去 cinema 看戏也是不可以啊。That's why 格兰丹不能咯，是不是？因为很传统。格兰丹其实不给男女一起坐在一起看电影的，他们会有半男一半女这样子分。In Malaysia, I was just walking here, and subhanallah, something I heard in the street, something wonderful. Walk with me. وعيدي وعيدي نجوتموهم وما يعبدون إلا الله فعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويخيل لكم من أمركم مرفق وترى الشمس إذا I cannot see the light. No problem. No, the light I cannot see. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرب شقيقهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حسبك مرشدا. الله أكبر. ما شاء الله. How old are you? وتحسبهم أبخاذا وهو رفوع ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. حسبك ما شاء الله ما شاء الله. لو اطلعت
عليهم ووليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Allahu Akbar. Thank you very much. I have a gift for you. Bismillah. Take it from me. It's a little gift. Do you want what is your name? Aina. Aina. Yeah. How old? 52. 52. Yeah. Allahu Akbar. خمسة اثنين. Allahu Akbar. Hasbuki mashallah. Thank you so much and may Allah bless you. May Allah make the Quran in your heart always. She's juicy. Where you come Sitting, from? subhanallah. Where you come from? from? Where? I am from Morocco. And you? Malaysia. Yeah. May Allah bless you mashallah. Thank you very much. Apakah ini awal dari perubahan besar di dunia Islam atau justru pertarungan kepentingan antar negara tetangga? Ibadah haji adalah panggilan suci, bukan sekedar daftar tunggu puluhan tahun atau proyek bisnis raksasa. Malaysia membuktikan bahwa ibadah haji bisa dilakukan dengan lebih efisien, manusiawi, dan tetap sesuai syariat. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, klik like dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan konten penting lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah sistem haji di negara kamu sudah adil dan transparan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.